Bila ditanya tentang solat berjamaah, kata Nabi, kesempurnaan ialah dalam berjamaah. Tentang solat, kesempurnaan dalam berjamaah. Sebab itu kesempurnaan solat adalah dalam berjamaah, dan jamaah yang sempurna adalah shaf yang lurus dan rapat. Itu disebut. Jadi begitu sekali Nabi tetap memberatkan bagi umat, bagi sahabat di ketika itu solatnya dengan berjamaah di mana tempat azan diadzankan. Kemana saya pergi? Tadi kalau kita tak nak pergi solat berjamaah tak apa. Yang penting kita khusyuk. Kerana awal Nabi dah sebut apa tadi? Itu yang saya nak sebut. Nabi dah sebut awal dulu tentang solat ini. Apa dia? Awwalu yurfa'u an hadhihi al-ummah. Mula-mula yang akan diangkat akan amal kita ni ala hadhihi al-ummah al-khusyu'. Dah dulu lagi tuan-tuan 1400 tahun dulu lagi dia disebut awwalu yurfa'u an hadhihi al-ummah al-khusyu'. Mula-mula akan diangkat atas umatku ini tentang amal ialah al-khusyu', tentang khusyuk dalam sembahyang. Mula-mula diangkat. Hatta la tara fiha, kata Rasulullah, sehingga kamu tidak nampak. Hatta la tara fiha, sampai kamu tidak akan nampak pun orang yang sembahyang itu khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an, kata Rasulullah, kamu akan lihat berapa ramai orang yang sembahyang tapi tak khusyuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu dah sebut mula-mula yang akan diangkat tentang atas amal ibadah kita tidak khusyuk, sampai kamu akan lihat nanti orang sembahyang macam mana ramai pun sembahyang yang tak khusyuk. Kalau tuan tak yakin tak apa, saya yakin masih sembahyang tak khusyuk. Mula je takbir, entah ke mana kita pergi. Dan saya dah sebut dulu, kita bila diri tegak, kita diam, kita bertakbir Allahu Akbar, kita pun diam, hati kita pergi jauh, jalan-jalan kan. Bila kita jalan-jalan, hati kita duduk ya. Bila kita diam semua jauh. Ini hati nak mendidik khusyuk, Masya Allah, punya susah. Subhanallah. Jadi siapa yang dapat khusyuk yang istimewa. Boleh sembahyang seorang-seorang siapa yang khusyuk. Nabi tetap tidak menganjurkan kita sembahyang seorang-seorang walaupun khusyuk. Dan Nabi ancam apa ya? Engkau kalau sembahyang seorang-seorang, engkau tak lupa macam kambing jalan di lirik-lirik bukit di padang pasir. Tak umpam kan? Macamnya tak, bukan orang tu. Macam ibarat seekor kambing yang jalan di lirik-lirik bukit di padang-padang pasir. Maka sekejap saja syahid kambing itu disyahidkan oleh serigala. Kita sembahyang seorang-seorang, sekejap je khusyuk kita syahid disyahidkan oleh syaitan. Habis kita sembahyang. Kalau berjamaah, kalau nak syahidkan khusyuk macam mana pun, Allah bagi markah 27. Kalau seorang-seorang, syahid habis. Sebab itu Nabi menggalakkan, Nabi menganjurkan, Nabi tetap mendidik mentarbiyah sahabat-sahabat dengan solat secara berjamaah. Ada kejayaan. Kalau tak nak pergi tak apa, kita sebut terlalu lapar dan terlalu dahaga yang nyata. Oh, disebut dalam kitab. Siapa yang terlalu lapar dan terlalu dahaga, yang sangat laparnya, terlalu nyata laparnya, bangun jatuh terguling, bangun jatuh tak boleh, memang tak kuat. Dan kalau diperti jadi mubarak. Kerana apa? Kerana tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kenapa orang menjadi terlalu lapar, terlalu dahaga? Kerana tak jumpa makan, tak jumpa minum. Kalau jumpa makanan dan jumpa minuman, dia akan makan. Tak mungkin jadi terlalu lapar kerana jumpa makanan. Ini kalau zaman sahabat Suffah, orang yang berada di Masjidil Nabawi, sahabat Suffah. Orang ini miskin-miskin, setengah sembahyang sampai tombang tersungkur, sembahyang jatuh tersungkur, sampai sahabat yang pijak tengkuk dia dengan tumit. Kerana tersungkur ketika itu dianggap sebagai orang yang sawan. Dipijak tengkuknya. Sahabat kata, aku bukan sawan. Rupanya terlalu lapar dan terlalu dahaga. Datang juga salat berjamaah, tersungkur kerana terlalu lapar. Dalam kitab kita, kalau terlalu lapar, terlalu dahaga, tak payah datang. Adakah kita nak memungkinkan dengan sangka buruk? Ni kita tempat kita tak datang ni, agaknya semua terlalu lapar lah
katanya. Boleh sangka? Tak bagus pula kan? Orang kampung ini dipanggil oleh Allah, dirayu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak datang nama, terlalu lapar kalau orang kampung saya, dia tak boleh pergi. Sangka buruk lah. Sangka buruk, sangka baik. Sangka baik, sangka baik. Terlalu dahaga, tak ada air apa yang nak diminum. Ini bukan zaman dulunya yang macam itu sekali. Sampai diluluskan, diuzurkan. Sekarang orang mungkin tak sembahyang berjamaah kerana terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Contoh Ramadan, berapa jam tak makan? Selagi buka, sekali bagi peluang kentong kelentung, kentungan kentong ni tak ada kentong dah. Azan kita menyimpan dendam subhanallah. 3 pinggan mulut, 3 ciri air bedah. Lepas sembahyang maghrib dekat mana? Dekat rumah lah, tertinggal satu sunnah sembahyang maghrib. Kemudian sembahyang isya. Kemudian sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Tersungkur lagi. Kenapa tersungkur? Terlalu kenyang. Jadi ngantuk. Sahabat sembahyang terlalu lambat sampai tersungkur sampai dianggap sebagai kesawan, dipijak tengkuknya. Orang Serang tak sembahyang apa ni? Tak datang sembahyang tersungkur kerana terlalu kenyang. Orang yang banyak makan akan banyak ngantuk. Bila banyak ngantuk akan banyak kurangnya ibadah. Jadi ini ikut alasan dalam kita boleh dipakai. Siapa-siapa yang tak nak solat berjamaah ni, jangan kata tak ada alasan yang boleh kita sebutkan. Saya tak nak berjamaah kerana saya terlalu lapar kuat. Saya tak nak solat berjamaah kerana saya terlalu dahaga. Allahumma salli ala Muhammad. Hazal hadis ada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a asha'u ahadikum wa uqimatis salat fabda'u bil 'asha'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu wa kana Ibnu Umar yud'u lahu at-ta'am wa tuqamus salat wa la ya'tiha hatta yafrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Hadis riwayat Bukhari, boleh dipakai sebagai dalil orang yang ini kalau lapar sangat, kalau dahaga sangat, tak perlu hadir solat berjamaah kalau dia jadi sebagai satu yang memudaratkan dengan sebab hadirnya. Daripada Ibn Umar, iaitu Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila santapan malam sudah terhidang, apabila santapan malam sudah terhidang, ini sudah terhidang, bukan belum dihidang, masih dalam periuk belanga lagi. Ini yang kita nak baca ni, apabila santapan malam sudah terhidang, sedangkan iqamah sudah dilakukan, maka dahulukanlah makan. Walaupun dah iqamah, pula dah dibentang dah, bulan-bulan dah, keliling masih dah ada. Nak dulukan apa ni? Dulukan makan ke sembahyang. Makan dia punya aroma biryani, subhanallah. Biryani kambing yang makan setahun kali belum tentu dapat. Sedang takbir bau dah sampai hidung. Daripada mengganggu khusyuk dan bedal makan dulu lagi habis. Tak salah pun. Contoh isyak. Habis bukan boleh layan di jamaah ni. Ni lepas makan nasi biryani dia makan lagi kuih. Lepas kuih lagi dia makan lagi apa lagi. Nanti pukul 10 tak siap lagi makan. Tak apa. Sembahyang isyak patut dilambat-lambatkan pun kalau ada majlis ilmu ataupun ada majlis keramaian. Yang penting jangan lambat-lambat jemaah semakin sedikit, tak mau. Tapi kalau dilambatkan jemaah semakin ramai, silakan. Rujuk dalam kitab Bahrul Mali, memang patut solat berjamaah fardu isyak dilambatkan sekiranya dalam majlis, dalam waktu itu ada majlis ilmu dan sebagainya, majlis yang bermanfaat. Rujuk dalam kitab. Dibolehkan. Pukul berapa nak solat isyak? Pukul 11. Tak apa. Syarat mesti bertambah ramai, bukan semakin kurang. Kalau semakin kurang, tidak afdal dilambatkan solat isyak. Kalau bertambah ramai, maka afdal dilambatkan solat isyak itu. Tuan-tuan, begitu. Maka sekarang ni kalau makanan telah terhidang dan iqamah dah dilakukan,
Makan dulu. Dan jangan tergesa-gesa sehingga selesai makan. Makan tenang, makan dengan tenang. Jangan sumbat laju-lajunya. Tak ini betul ni. Biarkan jamaah makan dulu. Tak apa, kita lewat sikit. Bagi makan, jangan tergesa-gesa sehingga selesai makan. Dan Ibn Umar, siapa anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah pula, dia mengatakan, apabila dihidangkan makanan dan iqamah sudah dilakukan, ini anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah dan Sayyidina Umar itu. Ya, kalau iqamah dah dilakukan, dia kata beliau tidak pergi menunaikan solat berjamaah, melainkan bukan dia tak pergi, dia pergi. Tapi dia pergi solat berjamaah melainkan setelah selesai makan. Selesai makan dulu, dah selesai, baru pergi. Tak apa, teruskan makan. Syarat apa? Telah dihidang. Nanti dalam hadis yang akan datang, walaupun belum dihidang kerana terlalu lapar, tak apa, Ibnu Rafi'ah akan sebutkan. Tapi yang ini dulu dah, telah dihidang, mana jangan pergi masjid dulu. Tapi lepas makan jangan sempang terus duduk tidur. Nanti bangunnya lepas subuh. Bila perut kenyang, mata ngantuk. Bila ngantuk malas ibadah. Engkau disik lah. Engkau disik nanti kesasar lepas subuh baru sadar. Kerana apa? Kerana perut kenyang. Tuan-tuan, kita bagi biar perut tak kenyang. Satu hari makan, 2 hari lapar. Itu Nabi sunnahnya. Tapi kita tak. Sekali makan, 3 hari kenyang. Hari kedua ajak makan, semalam punya makan masih ada. Dalam baru atau dalam baru haji. Hari kedua lagi ajak makan, semalam punya masih kenyang lagi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bagi umur kita dah tak banyak makan pun kan. Yang tadi sedangkan di ketika itu ia benar-benar mendengar bacaan imam baca dengan sembahyang. Ibnu Umar terus makan, selesaikan makan. Kenapa? Kerana selesaikan makan tu nanti dari dalam musyuk dan sembahyang tak ingat apa dalam makanan yang ditinggalkan. Dan kalau lapar dah berisi, bukan makan sikit-sikit, lebih kurang, tinggalkan nanti sambung. Kalau dimakan dia betul-betul. Jadi kalau lah dikatakan ni mana nak dapat dia, kitab Hukum Hakam Solat Berjamaah muka surat 32. Dan disebut An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah mensyaratkan hendaklah makanan itu sudah terhidang, disebut dalam hadis tadi. Kalau belum, macam mana? Okey, sedangkan Ibnu Rafi'ah sebagaimana Ibnu Yunus berpendapat, iaitu walaupun makanan itu hampir dihidangkan, baru nak hidang kok iqamah, pun makan juga. Belum hidang, baru nak hidang, iqamah, makan juga. Ini pendapat yang lagi ringan Ibnu Rafi'ah. Dan ia pula terasa benar hendak makan. Syaratnya masih terasa benar hendak makan. Rasa ni keadaan ni tak berlaku lah kat tempat kita. Sebab kita boleh sabar. Ada makanan yang terhidang, kita boleh tahan lagi. Kita bukan orang yang tak makan berhari-hari. Orang yang menghadapi lapar, yang gila-gila punya lapar. Orang yang dahaga gila-gila punya dahaga, bukan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ini seni dalam berjamaah. Jumpa dalam berjamaah tu, jumpa kalau ada makanan yang cerita. Nak makan dulu, kena sembahyang dulu. Begitu dia dalam berjamaah kita ada jumpa istimewa lah. Dia seni. Contohlah, bagi contoh seni dalam berjamaah. Kita tak jumpa dalam sembahyang seorang-seorang ni, tak jumpa. Apa dia? Contohlah salat subuh berjamaah di Masjid Sultan ni. Kan imam kan baca surah Sajdah. Itu seni dalam sembahyang. Di sembahyang seorang-seorang kita tak jumpa. Kalau kita nak baca surah Sajadah sembahyang seorang-seorang, jumpa baca surah Sajadahnya. Tapi seni dalam pelaksanaan kita tak jumpa. Surah Sajadah bila imam habis pada bacaan ya fardun sajadah wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, kan sujud kan. Itu seni kan. Tiba-tiba imam sujud. Kalau imam sujud, kita belum masuk sembahyang, kita dengar bacaan tu dalam perjalanan, kita boleh sujud kerana kita dengar ayat sajadah. Sujud di sana tu, di luar sembahyang tu, kerana dengarnya imam tadi, bacaan imam sujud. Kita sujud kat luar sana. Naik tangga dia boleh sujud. Tak wajib sujud. Seninya apabila kita dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sujud sajadah. Seninya kita wajib sujud. Tapi sunat, sebab kita belum masuk sembahyang. Tapi bila imam sujud dah sembahyang, belum baca Fatihah pun, ataupun kita sempat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, imam sujud
sujud sajadah subuh, kita wajib sujud. Siapa yang meneruskan bacaan Fatihah tanpa niat mufaraqah, siapa yang teruskan bacaan Fatihah tanpa niat mufaraqah, imam sujud, dia baru baca satu ayat Fatihah, dia teruskan Fatihah, dia tak sempat sujud bersama imam, dia tak niat mufaraqah, sembahyang subuh dia batal. Sedih dia tu. Sujud sajadah ni imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Kalau tadi belum takbir, imam tak buat sujud sajadah, kita jalan, kita belum masuk sembahyang, kita jalan, dengar imam baca ayat sajadah, kita sunat sujud. Imam tak sujud, kita sunat sujud. Tapi bila kita dah masuk sembahyang, imam buat surah sajadah, imam sujud, kita wajib sujud. Okey, sujud sajadah, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Kalau imam tak buat, kita nak buat, kita kena niat mufaraqah. Imam buat, kita tak nak buat, kita kena niat mufaraqah, tak ikut imam. Siapa yang tak buat sujud sajadah bersama imam kerana menghabiskan surah Al-Fatihah, dia tak niat mufaraqah, salat dia tidak sah. Yang kedua, Tahiyyatul awal. Tahiyyatul awal. Ini segi dalam berjamaah. Sembahyang seorang-seorang langgar gasak tadi. Tahiyyatul awal yang ada pada salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Imam buat, kita boleh buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Tahiyatul awal. Imam buat, kita boleh buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Ya. Kalau imam duduk tahiyatul awal, kita boleh tunggu di atas berdiri. Tak nak baca tahiyat awal, tak apa. Pemalas lah namanya. Apa salah duduk sama ni? Ambil hukum dia. Imam buat, kita boleh tinggal diri terus. Tapi bila imam tinggal, kita mesti tinggal. Siapa yang imam tinggalkan tahiyatul awal, ini sendirinya sembahyang berjamaah. Imam tinggal tahiyatul awal, dia pun dia baca tahiyat awal, imam berdiri, dia teruskan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa dia dibuat tu? Imam diri tak baca tahiyat awal, dia duduk baca tahiyat awal, dia kena niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, sembahyang dia batal. Kerana tahiyatul awal, imam buat, dia boleh tinggal. Imam tinggal, dia mesti tinggal. Jangan imam tinggal, jangan belakang. Subhanallah, 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 yang berat yang betul. Imam tinggal tahiyat awal, dia mensibuk dengan subhanallah. Tinggal aja. Sekali lagi, tahiyatul awal, imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Jangan buat. Saya nak buat juga, kena mufaraqah. Saya tak ikut imam. Selesai. Yang ketiga, apa dia? Sujud sahwi. Belum. Doa kunut. Doa kunut yang pengen sekali. Kita ambil sujud sahwi. Sujud sahwi, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Sujud sahwi, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Sujud sahwi. Ya. Kalau imam tinggal, kita nak buat, syaratnya mesti setelah imam beri salam. Sujud sahwi, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Syaratnya mesti selepas imam beri salam. Kalau imam belum beri salam, kita buat sujud sahwi, sah lah.
ketika sujud sahwi itu bukan di ketika lupanya imam kita tak ada. Contoh sembahyang fardu maghrib, kita orang yang masbuk, kita datang dapat rakaat ketiga. Rakaat kedua imam baca tahiyatul awal. Imam tak baca, imam tertinggal tahiyatul awal. Di masa imam tahiyatul awal kita masih main-main lagi, kecepur, belum lagi masuk, belum datang lagi. Imam naik rakaat ketiga, kita masuk. Adakah di ketika imam lupa tahiyatul awal, kita dah ada bersama imam? Belum lagi. Tiba-tiba di tahiyatul akhir fil alamin innaka hamidum majid, itu rakaat satu kita masbuk. Rakaat ketiga imam sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Tadi dia tertinggal tahiyatul awal. Maksud tertinggal kita ada tak ada? Kita tak ada. Apa hukum kita buat sujud sahwi bersama imam? Hukumnya wajib. Siapa tak sujud bersama imam itu tadi dan dia tak niat mufarakah, sembahyang dia tak sah, batal sembahyang dia. Kerana sujud sahwi wajib ikut imam sekiranya imam buat. Bila imam tinggal kita boleh buat. Ini masalah tahiyat awal. Contoh solat subuh berjamaah. Kan ada situ sunat yang amat dalam solat subuh. Apa dia? Doa kunut. Dalam sembahyang subuh kita berjamaah doa kunut. Imam tak baca doa kunut. Sunat. Sunat yang dituntut. Dan dituntut yang paling ringan. Imam tak baca, kita tahu. Kita pun dah berfikir, imam tak baca, kita sempat ni sebelum imam sujud, sebelum imam sujud akhir pun kita boleh sempat baca doa kunut yang ringkas, yang pendek. Kan? Nanti kalau memang salah sebut kan. Kalau doa kunut panjang, kunut itu panjang. Kalau pendek, kunut. Kunut pendek bunyi kunut je. Bukan tu. Yang panjang kita baca biasa, yang pendek cukup dengan syarat dia. Allahumma ighfirli, wahai Allah ampunkanku. Ya Ghafur, ini puji, wahai pengampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup sempurna. Dan kita pun boleh lagi sujud bersama imam. Tadi kita baca doa kunut kan? Sempat baca. Kerana doa kunut imam buat kita boleh tinggal, imam tinggal kita boleh buat. Paling ringan. Seni dalam subuh ni kalau berjamaah doa kunut, imam buat kita boleh tinggal, aku tak buat. Imam tinggal kita boleh buat, aku nak buat. Ini doa kunut. Tiba-tiba anda kata berlakulah imam tak baca doa kunut, kita buat. Sebab kita tahu doa kunut imam tak buat, kita boleh buat. Kita membaca doa kunut, Allahumma ighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala, sampai habis sempurna. Kita pun dapat sujud, dapat sujud. Kemudian fil alamin innaka hamidum majid. Apa imam sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Dia tertinggal doa kunut. Jamaah yang tadi baca doa kunut, adakah dia dituntut sujud sahwi? Ambil istilahnya sujud sahwi, imam buat kita mesti buat, imam tinggal kita boleh buat. Siapa-siapa yang dah baca doa kunut, aku tak perlu sujud lah, sebab aku tak terlupa. Aku dah baca doa kunut, aku tak boleh sujud. Tidak, doa kunut. Kalau itu masalah doa kunut, masalah sujud sahwinya, imam buat kita mesti buat. Imam tinggal kita boleh buat. Jadi siapa-siapa yang dia rasa dia dah baca doa kunut, maka tak perlulah aku sujud kepada imam. Aku tunggu je imam bagi salam, dia pun bagi salam. Orang ini kalau dia tak niat mufarakah, sedang dia tak buat sujud sahwi, sembahyang dia tidak sah. Kerana dia buat satu perkara yang asalnya sunat jadi wajib bagi. Saya ulang, apakah perkara-perkara sunat dalam sembahyang yang seninya adalah sembahyang berjamaah? Satu, sujud tilawah imam buat, kita mesti buat walau belum habis Fatihah. Nanti imam bangun sambung Fatihah kita mesti buat. Jangan dihabiskan Fatihah, jangan. Nak habiskan boleh tak? Boleh habiskan Fatihah. Syarat mufarakah. Sujud tilawah imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Jangan mentang kita faham makna, ini dah sampai sujud imam kau tak sujud,
Kita pun sujud tilawah. Imam tak buat, kita buat. Sembahyang kita batal kalau tak niat mufarakah. Dia punya jalan keluar mufarakah. Yang kedua, tahiyatul awal. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Dengan segitu tahiyatul awal. Okey. Dan yang ketiga, sujud sahwi. Imam buat, kita mesti buat. Apa keadaan buat? Walaupun ketika lupa, kita tak ada. Di ketika saat imam lupa, kita tak ada. Tapi bila imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Imam tak buat tahiyat awal, kemudian imam tak buat sujud sahwi, kita boleh lagi tuan buat sujud sahwi. Untuk apa? Untuk ganti kekurangan tak baca tahiyatul awal. Tak payah ni al-farakah. Syarat mesti imam telah beri salam. Dan yang terakhir, doa kunut. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita boleh buat. Tapi bila tertinggal doa kunut, imam ganti dengan sujud sahwi, imam buat sujud sahwi, kita mesti buat sujud sahwi. Imam tinggal sujud sahwi, kita boleh buat sujud sahwi. Syarat setelah beri salam imam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ini sedih datang berjamaah. Datang seorang-seorang tak jumpa kita. Sujud sahwi kita jumpa, tapi kelaku-kelaku kita tak jumpa. Tuan-tuan, andai kata berlaku dalam jamaah kita di mana-mana, berpeganglah tuan-tuan, sujud sahwi, sujud tilawah, imam buat, aku mesti buat. Imam tinggal, aku mesti tinggal. Tahiyatul awal, imam buat, aku boleh tinggal. Imam tinggal, aku mesti tinggal. Sujud sahwi, imam buat, aku mesti buat. Imam tinggal, aku boleh buat. Doa kunut, imam buat, aku boleh tinggal. Imam tinggal, aku boleh buat. Tak ada masalah. Dalam masalah sunat-sunat jahat disebut dalam kita. Kalau siapa yang ikut dalam kuliah kita, dan bila kita boleh kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Haji Husin, sihat kalau ikut. Bila kita tidak itu sibian, dia bincang panjang masalah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita hari ini. Ya, insyaAllah anda dan berlaku ini tidak ada jaga-jaga. Oh, gini nasib saya, gini nasib. Di antara kasih Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan Allah Taala kita terus kekuatan kemampuan untuk terus dapat taat perintah Allah. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ruang kita isi ruang. Kita cari kita isi ruang. Ada peluang kita kejar peluang. Ada masa kita gunakan masa. Ada sehat kita gunakan kesehatan. Untuk apa? Untuk dapat ini kita persembahkan kepada Allah. Wahai Allah, aku nak belajar kepada-Mu ya Allah. Ikut siapa? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kebangkitan dia mengajar nanti Nabi dapatkan umat. Kerana apa? Kerana dalam diri umat itu ada amalan dirinya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita kekuatan, dan insyaAllah berkat duduk majlis ilmu hari ini, Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya diampunkan dosa-dosa kita, Masya Allah. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah ampunkan dosa maaf kita sekali. Kerana apa? Kerana meraihkan majlis yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam taufik hidayah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.